Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan berita ASEAN yang memaparkan peristiwa dan pergolakan yang berlaku di sekitar ASEAN. Pada 23 Februari lalu, negara Brunei Darussalam menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan ke-31. Upacara Perhimpunan Agong sambutan tersebut berlangsung di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. Berita ASEAN juga memaparkan kejadian bom kereta yang berlaku di wilayah Narathiwat, Thailand mencederakan 13 orang minggu lalu. Manakala pelukis ternama Malaysia mempamerkan 30 hasil karya seni di Galeri Pameran Petronas yang sedang berlangsung di Muzium Teknologi Brunei, Jalan Kota Batu. Sementara di Singapura, satu program baharu Happy Toilet diperkenalkan untuk memupuk sifat pembersih di kalangan kanak-kanak prasekolah. Ikuti laporannya bersama Haji Omar Haji Abdul Rahman. Negara Brunei Darussalam menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan ke-31 pada 23 hari bulan lalu. Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin menjadi tumpuan rakyat jelata di seluruh negara untuk sama-sama meraihkan sambutan ulang tahun hari yang bersejarah itu. Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berangkat menyertai rakyat dan penduduk di upacara Perhimpunan Agong. Berangkat sama paduka Ananda dan Adinda Kebawah Dunia Maha Mulia. Sambutan tahun ini, persembahan gerak cergas belia berwawasan dari pelatih-pelatih program khidmat bakti negara PKBN. Dalam persembahan ini, memperlihatkan manifestasi belia yang berdisiplin, profesional, bertenaga, aktif dan cergas yang bakal menjadi pemimpin untuk kegemilangan masa depan. Antara kejayaan negara lebih 3 dekad dalam mencapai kemerdekaan ialah dengan terlaksananya Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah April tahun lalu. Pelaksanaan perintah tersebut merupakan langkah berterusan kerajaan dalam memertabatkan syiar Islam dan meletakkan agama sebagai suluh dan panduan dalam semua aspek kehidupan. Dalam titah Kebawah Dunia Maha Mulia, sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun ini menekankan generasi penerus perlu berwawasan dengan melengkapkan diri bagi menghadapi cabaran-cabaran mendatang. Antaranya memelihara keamanan demi mencapai kehidupan yang selesa, makmur dan sejahtera. Dalam mencapainya, semua pihak memainkan peranan dan tanggungjawab yang penting, termasuklah kerjasama yang erat dan padu daripada orang ramai. Negara Brunei Darussalam sehingga ke hari ini menjalin hubungan diplomatik dengan 164 negara dan hubungan pelaburan perdagangan meliputi pelbagai benua. Negara telah menjadi ahli penuh kepada kebanyakan pertubuhan antarabangsa dan serantau yang antaranya Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO, Commonwealth dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Sebagai generasi penerus, penyertaan mereka menjadikan suasana sambutan. Mereka ini merupakan wira keadaan yang akan sentiasa siap sedia mempertahankan negara dari segala macam ancaman, pergolakan dan perubahan yang menggugat identiti dan kemakmuran negara. Dengan membawa tema generasi berwawasan diterjemahkan dalam bentuk persembahan dari 7,900 belia mewakili sekolah-sekolah menengah, maktab-maktab dan institusi pengajian tinggi. Persembahan membawa konsep belia sebagai harapan negara untuk menanai sebuah bangsa dan negara yang berdaulat, merdeka dan tetap berdiri teguh selamanya. Ketua Majlis Keselamatan Negara Thailand mengaku menerima laporan perisikan mengenai serangan pengganas di wilayah Narathiwat, ekoran kejadian bom kereta pada Jumaat lepas mencederakan 13 orang. Anusit Kunakon, Setiausaha Agung Majlis Keselamatan Thailand berkata, pegawai keselamatan menyedari mengenai kejadian yang berlaku di kawasan tersebut setiap masa kerana jumlah kecurian kereta semakin meningkat. Insiden itu menyebabkan para penduduk setempat merasa takut kerana kerajaan ketika ini memberi tumpuan kepada pembangunan kawasan dan perlindungan di zon keselamatan.
Pihak pengganas akan membuat helah dan kekecauan apabila pegawai keselamatan memberi tumpuan kepada perkara-perkara lain. Anuset berkata beberapa kumpulan pengganas tidak mahu kerajaan mengadakan rundingan damai dengan kumpulan-kumpulan lain. Beliau percaya kejadian itu tidak akan menjejaskan rundingan damai yang diketuai oleh Ketua Penasihat Tentera Jeneral Aksara Kherpon. Serangan di sebuah pusat hiburan di daerah Moeng, Narathiwat merupakan serangan bom kereta yang pertama berlaku di pedalaman selatan Thailand. Hasil karya seni dari pelukis ternama Malaysia kini dipamerkan di Galeri Pameran Petronas di Museum Teknologi Brunei Kota Batu. Dengan tema Pertumpuan Senusa Sejiwa, pameran Petronas mengetengahkan 30 buah karya yang dihasilkan oleh 20 pelukis dari semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Menurut Dayang Ratna Siti binti Akbari, kurator pengurusan Galeri Petronas, galeri pameran tersebut setentunya dapat mempromosi pertemuan budaya yang berlainan sekaligus menggalakkan persefahaman dan perpaduan yang lebih utuh dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Asia Tenggara dalam satu rumpun budaya Nusantara, terutama antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Kebanyakan hasil karya yang ditampilkan dalam pameran ini berbentuk landscape bercirikan spiritual, landscape budaya dan kontemporari. Galeri pameran dibuka untuk kunjungan orang ramai sehingga 31 Mac depan dari pukul 9 pagi hingga 4 petang pada hari-hari bekerja. Di Singapura, satu program baru khusus untuk kanak-kanak Happy Toilet dilancarkan oleh Setiausaha Parlimen Kementerian Pembangunan Keluarga dan Masyarakat Lau Yen Ling. Program ini adalah untuk menjadikan tandas prasekolah lebih selamat dan memupuk sifat pembersih pada usia muda. Di tadika Generation Kids at Limau, kanak-kanak ini merasa lebih selesa dan selamat menggunakan bilik air selepas bermain. Kerja-kerja pengubahsuaian yang mengambil masa kira-kira setahun dan perbelanjaan kira-kira $10,000 Singapura. Tandas ini menggunakan lantai anti-licin bagi mengelakkan kanak-kanak dari terjatuh. Mangkuk tandas yang lebih kecil juga dipasang untuk memudahkan kanak-kanak menggunakannya. Tadika tersebut merupakan salah sebuah daripada 2 pusat yang menjalankan program Happy Toilet at Preschools. Persatuan Tandas Singapura bertujuan untuk meningkatkan standard melalui 3 cara. Buku panduan juga disediakan dalam program tersebut bagi menyediakan maklumat mengenai reka bentuk tandas, penyelenggaraan yang betul dan bagaimana mendidik kanak-kanak prasekolah mengenai tabiat menggunakan tandas dengan baik. Kanak-kanak di bawah umur 5 tahun lebih terdedah kepada penyakit berjangkit seperti tangan, kaki dan mulut, di mana penyakit tersebut boleh merebak dengan mudah jika kanak-kanak tidak mengamalkan tabiat mengekalkan kebersihan yang baik. Audio berita ASEAN malam ini juga mengongsikan bahan-bahan berita menarik yang lain. Di Vietnam, sebuah model kapal selam berjaya dicipta, manakala di Filipina, pameran Manila FAM mempamerkan produk-produk terbaik negara tersebut. Di Thailand pula, pegawai polis digalakkan menanam sayur-sayuran hidroponik untuk mengekalkan diet sihat. Sementara di Pahang, Malaysia, sebuah rumah berusia 91 tahun akan dijadikan sebagai pusat rujukan seni bina Melayu. Laporannya bersama Haji Omar Haji Abdul Rahman. Di Bandar Hue, Vietnam, seorang lelaki telah mencipta kapal selam terbaru beliau. Untuk mereka bentuk Huang Sa atau Parcel memerlukan dedikasi, kesabaran dan kemahiran. Lingga ingin meluahkan perasaan cintanya terhadap laut dan pulau-pulau, khususnya yang terdapat di Hanoi. Model ini mengambil masa 2 tahun untuk disiapkan selepas menjalani beberapa ujian dan pengubahsuaian. Rangka model seberat 120 kg diperbuat daripada silinder gas. Sama seperti sebuah kapal selam bersaiz penuh, model ini menggunakan tangki untuk diisi air dan udara bagi mengawal selaman dan permukaan air.
Model ini dilengkapi dengan kamera dan lampu di bahagian depan untuk melakukan penggambaran dan penyelidikan di dalam air. Salah satu ciri paling menarik, ia boleh dikawal dari jarak jauh. Filipina mempunyai pelbagai jenis produk dan perabot dengan reka bentuk dan gaya yang berbeza. Pulau-pulau seperti Luzon, Visayas dan Mindanao mempunyai pelbagai produk yang boleh dibanggakan. Dalam pameran, Manila Fame mempamerkan pakaian, produk-produk buatan tangan dan aksesori yang dibuat dalam gentian asli di rantau Ilocos. Contohnya, wilayah Cebu di Visayas dengan bangganya berkongsi produk bertaraf dunia yang diperbuat daripada gantian semula jadi dan batu-batu Mactan. Kadar kedatangan pelancong yang ramai sudah pasti menyumbang kepada pertumbuhan mapan dan pembangunan di Filipina ke arah integrasi ASEAN 2015. Di Thailand, pegawai polis digalakkan untuk menanam sayur-sayuran hidroponik untuk mengekalkan diet yang sihat dan membantu menjana pendapatan tambahan untuk keluarga mereka. Pemerintah wilayah polis Pau Yau, Pracha Panyakawi, mengetuai delegasi polis dari wilayah itu untuk menyertai latihan di Universiti Kasitasat. Latihan ini dilakukan sebagai sebahagian daripada 8 projek di bawah program Happy Police Station, bertujuan supaya keluarga polis dapat menerapkan falsafah Raja Thailand mengenai ekonomi yang mencukupi. Sayur-sayuran yang ditanam melalui program ini sebagainya untuk kegunaan keluarga mereka dan juga untuk dijual. Di Pahang, sebuah rumah tradisional berusia 91 tahun akan menjadi sebahagian daripada koleksi Museum Warisan Melayu Universiti Putra Malaysia UPM. Pengarah museum Dr. Muhammad Fauzi Abdul Latif berkata, rumah dahulunya dipunyai oleh bekas ketua daerah Kelola, Ismail Bakar Khatib, dan telah dibina secara unik dengan hanya menggunakan pasak tanpa menggunakan paku langsung. Penggunaan kayu dari jenis cenggal dan merbau adalah unik kerana kayu-kayu jenis ini adalah yang paling kuat dan tahan lama kerana ia tidak dapat dimusnahkan oleh anak-anak. Projek rumah menempatkan semula dijadualkan Disember tahun lalu, ditangguhkan ekoran dari kejadian banjir baru-baru ini. Beliau berkata, proses pemasangan semula mengambil masa 2 bulan untuk disiapkan. Rumah tradisi yang terletak hanya 70 meter dari Sungai Pahang terselamat dari 3 banjir besar pada tahun 1926, 1971 dan 2014. Sementara itu, generasi ketiga pemilik rumah warisan tersebut, Zahara Ismail, yang berusia 69 tahun, berbangga melihat rumah tersebut bertukar menjadi daya tarikan pelancong dan juga sebagai rujukan mengenai seni bena Melayu. Proses merungkai dan menempatkan rumah tersebut dari Jerantut ke UPM Serdang akan dilakukan dengan kerjasama Jabatan Museum Malaysia. Pada tahun ini, Malaysia mula memikul tanggungjawab besar sebagai pengerusi ASEAN. Myanmar menamatkan peranannya sebagai pengerusi ASEAN pada 31 Disember lalu. Dengan pelantikan sebagai pengerusi ASEAN yang baru, Kuala Lumpur akan menjadi hos kepada pelancaran komuniti ASEAN yang akan dilancarkan pada November tahun ini. Ia selaras dengan deklarasi sidang kemuncak mengenai peta garisan komuniti ASEAN 2009-2015 yang dimeterai pada sidang kemuncak ASEAN ke-14 di Hua Hin, Thailand pada tahun 2009. Hingga di sini dulu pertemuan kita dalam Berita ASEAN malam ini. Bertemu lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Untuk mengikuti Berita ASEAN, anda boleh layari video portal melalui laman web www.rtbnews.rtb.gov.bn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.